Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UTM Sanjungan Bangsa. Baik, kita hari ini akan sambung program membudayakan Al-Quran kita bagi surah Al-Baqarah ayat 282 yang berkaitan tentang hutang. Okey, ini boleh saya katakan ayat paling panjang di dalam Al-Quran ya. Baik, kita mulakan bacaan. Mungkin saya akan berhenti-berhenti. Jadi, saya minta kita punya kori kita, Encik Syaril, Ustaz Syaril untuk bila saya berhenti, Encik Syaril ikutlah sekali ya. Bila saya berhenti je, wakaf, Encik Syaril ikut terus. Sebab kalau saya nak baca satu muka surat, nanti kan Encik Syaril baca satu muka surat, macam takut lambat pula kan. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وليكتب بينكم كاتب بالعدل وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. فليكتب ولي فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق شفيء فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أن يمل هو فليملل وليه بالعدل أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل فتذكر إحداهما الأخرى الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا
ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Okey, saya ingin menjemput wakil untuk membacakan terjemahan. Biasa Puan Hamimah ada Ada Ustaz. Silakan Puan Hamimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh sehingga suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya itu. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil, iaitu benar. Dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Oleh itu, hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan isi surat hutang itu dengan jelas. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah ia mengurangkan sesuatu pun dari hutang itu. Kemudian, jika orang yang berhutang itu bodoh atau lemah atau ia sendiri tidak dapat merencanakan isi itu, maka hendaklah direncanakan oleh walinya dengan adil benar. Dan hendaklah kamu mengadakan 2 orang saksi lelaki dari kalangan kamu. Kemudian, kalau tidak ada saksi 2 orang lelaki, maka bolehlah seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari orang-orang yang kamu setujui menjadi saksi. Supaya jika yang seorang lupa dari saksi-saksi perempuan yang berdua itu, maka dapat diingatkan oleh yang seorang lagi. Dan jangan saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi. Dan janganlah kamu jemu menulis perkara hutang yang tertempoh masanya itu, sama ada kecil atau besar jumlahnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih membetulkan, iaitu menguatkan keterangan saksi dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu. Kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai yang kamu edarkan sesama sendiri.
maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya. Dan adakanlah saksi apabila kamu berjual beli. Dan janganlah mana-mana jurutulis dan saksi itu disusahkan. Dan kalau kamu melakukan apa yang dilarang itu, maka sesungguhnya yang demikian adalah perbuatan fasik iaitu derhaka yang ada pada kamu. Oleh itu, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ingatlah, Allah dengan keterangan ini mengajar kamu dan Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Sadaqallahul Azim. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Hamimah. Okey. Hari ini kita baca ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, itu dalam surah Al-Baqarah. Baik. Kalau surah Al-Baqarah, ini adalah menceritakan tentang hutang. Baik, jadi sebelum kita mulakanlah kita punya topik perbincangan kita hari ini berkaitan tentang hutang. Jadi ada beberapa lah, yang ini jarang kita katakan hukum mat yang ini. Okey, yang biasa kita dengar, okey, saya dah biasa ceritakan, yang ni apa hukum dia. Jadi yang ini kita jarang jumpa. Okey, apakah hukum bacaan ni? Apakah nama mat ini? Tuan-tuan dan puan-puan. Apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Mat apakah ini? Mak wajib mutasil. Wala yudharra katibun. Okey, mat wajib mutasil. Okey, betul ke? Ha. Adakah mat wajib mutasil seperti yang diutarakan oleh Ustaz Syaril? Ha. Siapa lagi boleh jawab? Okey, kita jumpa mat ini dalam surah surah Al-Fatihah kita jumpa dalam surah Al-Fatihah kita ada jumpa tentang mat ini, di mana mat ini kita baca dalam waladdallin. Bacaannya ialah 6 harkat. 6 harkat. Tapi apa sebenarnya nama mat ni? Mak lazim musaqqal kalimi. Okey. Saya kena ingat dulu. Okey, kita kalau kita kena ingat baliklah. Kejap ya. Mat lazim, okey, dia sebenarnya mat lazim. Dia bacaan kat sini ialah mat lazim. Okey, kejap ya. Mat lazim. Okey, bila bacaan mat lazim, okey, kita kena ingat mat lazim ada dua jenis. Mat lazim, okey, mat lazim. Okey, mat lazim. Okey, mat lazim ni dia ada terbahagi kepada dua. Mat lazim kalimi, kalimi dengan mat lazim harfi. Mat lazim kalimi khafaf. Okey, harfi. Okey. Harfi, bukan harki harfi kat sini, harfi. Satu lagi kalimi. Okey. Kemudian di setiap mat lazim ini terpecah pula kepada dua. Mat lazim kalimi ni ada dua lagi. Iaitu musaqqal, lagi. Satu lagi apa? Mukhaffaf. Mukhaffaf. Kita ada orang Arab kat sini yang belajar Arab. Okey. Nanti saya akan tunjukkanlah apa maksud, macam mana, kenapa, bila dia. Okey. Musaqqal, satu lagi mukhaffaf. Mukhaffaf. Okey. Alright. Bila mat lazim, okey, bila mat lazim automatik dia ni yang baca 6 harkat ni. Mat lazim kalimi, kita pergi kalimi dulu. Kalimi ini merujuk kepada perkataan kalimah. Kalimah. Jadi perkataan wala tudharra katibun itu ialah kalimah. Kalimah. Jadi kalau kita nak tahu dia mukhaffaf ataupun musaqqal, kita kena tengok kalau mukhaffaf ni apa maksud dia, Ustaz Syaril? Yang ringan. Kalau Yang musaqqal? tipis. Musaqqal yang berat. Berat. Wala yudharra katibun itu ialah musaqqal. Kenapa musaqqal? Sebab dia berat, sebab dia ada sabdu. Saddah kat situ. Okey. Jadi waladdallin pun mat lazim kalimi musaqqal sebab dia berat. Kemudian kalau mukhaffaf ni ada satu perkataan sahaja di dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Yunus. Al-ana. Okey, al-an sekarang kan. Al-ana. Okey, yang itu sahaja perkataan dia. Al-ana. Okey, itu sahaja kalimah untuk kalimi mukhaffaf. Al-ana. Dia ada dua tempat.
1 ayat 41 ataupun 90 dan 91. Tapi saya tak ingatlah ayat dia. Tapi dia surah Yunus lah. Kejap saya tengok. Surah Yunus. Kalau tuan-tuan Ayat nak buka. 51, Ustaz. Ayat apa? 51. 51 kan? 51 dan 91 rasanya. 91, betul. Okey, bukan 41 yang 51. Okey. Dalam surah Yunus ayat 51 dan 91 ada mad lazim kalimi mukhaffaf. Dia ada dua tempat dan satu perkataan je. Apa maksud al-an ni? Ustaz Syaril, al-an. Sekarang. Sekarang alright. Kemudian kita pergi pula mad lazim harfi. Harfi. Sama juga terbahagi kepada dua, musaqqal dan mukhaffaf. Okey, hilang. Waduh. Okey, mukhaffaf. Okey, sama juga tadi lazim kalimi, yang ni lazim harfi. Harfi ni ada dua tadi. Harfi. Okey, iaitu musaqqal dan mukhaffaf. Musaqqal ni bila sebut tentang mad lazim harfi, ia adalah merujuk kepada perkataan. Perkataan. Sebagai contoh, kita tengok dalam surah-surah yang tertentu. Sebagai contoh surah Al-Baqarah, kita ada alif lam kan? Alif lam mim ni. Okey, alif lam mim ni ialah mad lazim harfi. Harfi apa? Dia hilang balik. Mad lazim Musaqqal. musaqqal. Sebab apa? Ada sabdu. Kalau kita baca ejaan adalah alif lam. Lam kat sini dia panjang. Lam. Mim mati bertemu dengan mim. Mim mati bertemu dengan ni, automatik dia jadi syaddah kat sini. Dia jadi apa nama tu? Wajibul gunnah kan. Dia sebab kita baca alif lam. Okey. Jadi kat sinilah jadi mad lazim harfi musaqqal. Tapi kalau kita nak tengok mad lazim harfi mukhaffaf, okey, kita sebagai contoh alif lam ra. Alif lam ra. Okey, itu ialah mukhaffaf sebab dia ringan, dia tak ada syaddah di situ. Okey, jelas? Jelas? Okey, jangan lupa isi link kehadiran untuk mata CPD. Mata CPD saya dah rendah tahun ni. Okey. Alright. Okey, saya teruskan lagi ya. Kita akan sambung perbincangan kita berkaitan tentang hutang. Bila sebut tentang hutang, okey. Hutang ataupun pinjam lah. Tapi dalam istilah yang tepat sebenarnya kita menggunakan perkataan hutang Kordo. Apa maksud kordo? Kordo ialah potong. Bahasa orang kata dari segi bahasanya ialah potong. Tapi dari sudut istilah syar'inya ataupun istilah muamalatnya, memberi hak milik sesuatu barang kepada orang lain dengan syarat orang tersebut memulangkan semula gantinya tanpa sebarang tambahan. Dia ada juga hutang ni ataupun satu lagi yang kalau saya tak suka guna perkataan pinjam. Sebab apa? Ada satu lagi perkataan dalam bahasa Arab ataupun istilah muamalat pinjam yang dipanggil ariyah. Ariyah. Pinjam juga, tetapi pinjam yang bukan pakai habis. Sebagai contoh, Ustaz Syaril, saya nak pinjam pen. Pinjam pen tersebut dia pinjam. Tapi kontrak yang digunakan ialah ariyah. Maksudnya kita pinjam bukan pakai habis, kita pulangkan balik. Tapi kalau al-qard ni, Cik Syaril, Ustaz Syaril, saya nak pinjam RM10 boleh? Nak buat makan pagi ni. Jadi saya pinjam RM10, kemudian saya pakai habis RM10 tersebut, kemudian saya kena gantikan dengan yang sama nilai. That's why saya menggunakan perkataan itu adalah merujuk kepada pinjam yang berbentuk hutang. Maknanya kita pinjam, kemudian kita pakai habis. Kalau kita kata pinjam ariyah, iaitu kita pinjam, kita ambil manfaat, kemudian kita pulangkan balik dia punya ain barang tu. Kita ambil manfaat dia. Tapi kalau hutang ni kita ambil ain dengan manfaat dia sekali. Pakai habis, kemudian kita pulangkan balik. Tapi kalau pinjam ni kita ambil manfaat dia, kemudian kita pulangkan balik barang tersebut. Okey. Jelas? Okey. Jelas lah tu Okey. Dalam Al-Quran dia ada menceritakan tentang hutang tadi. Hutang kemudian dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sesiapa di kalangan orang Islam yang memberi hutang kepada orang Islam yang lain sebanyak 2 kali,
nescaya hutang itu dikira seolah sedekah yang diberikannya sebanyak sekali. Jadi besarlah pahala kita memberikan hutang. Sebab apa? Hutang ni uh, yelah, tak semudah-mudahnya orang untuk berhutang. Melainkan ada keperluan mereka untuk mereka berhutang. Jadi itulah sebab mereka berhutang. Kalau tidak berhutang, mereka memang tak akan nak berhutang lah kalau boleh kan. Macam kita sekarang ni, dalam konteks kita sekarang ni, macam-macam hutang kita ada kan. Macam hutang rumah, hutang PTPTN, hutang macam-macam hutang ada. Kenapa? Adakah kita minta? Tak. Sebenarnya kita memerlukan hutang juga untuk kita membeli rumah kan. Boleh ada kat sini yang beli rumah cash? Kak Syaril ke beli rumah cash? Ada beli rumah cash? Tak ada Ustaz. Tak ada Tiba-tiba Ustaz Syaril isi apa, bayar rumah cash pula tiba-tiba kan. Tiba-tiba dia bayar rumah cash, memang datanglah SPRM ke kan. Kata check, betul ke Ustaz Syaril beli cash ni, kenapa, macam mana kan, adakah Ustaz Syaril main MLM ke kan. Okay. Nanti money laundering pula kena sekali kan. Mana dapat duit cash banyak-banyak ni kan. Jadi itulah yang kita buat sekarang ni dalam kehidupan kita. Kita memerlukan hutang uh, untuk kita ni lah untuk kita memerlukan, contohnya pembiayaan perumahan, pembiayaan kereta. Kereta kurang sikit lah kalau kita bayar cash kan. Tapi kalau rumah ni memang kita perlu berhutang untuk jangka masa yang panjang. Okey, secara umumnya memberi hutang adalah sunat. Okey, sunat. Minta hutang adalah harus. Okey, kita memberi hutang adalah sunat. Namun hukum ini boleh berubah berdasarkan keadaan-keadaan yang tertentu. Sebagai contoh, haram. Okey, pemiutang ni maksudnya pemberi hutang lah. Pemberi hutang mengetahui hutang tersebut akan digunakan untuk tujuan yang haram. Contohlah, uh, saya minta Ustaz Syaril, saya nak pinjam RM10, saya nak beli nombor ekor. Ustaz Syaril tahu saya nak beli nombor ekor. Jadi hukum Ustaz Syaril memberikan saya hutang tersebut menjadi haram. Sebab apa? Dia untuk tujuan yang haram lah. Saya buat pinjaman tu untuk buat hutang itu untuk buat benda yang haram. Kemudian hukum itu boleh jadi hukum kita memberi hutang itu menjadi makruh. Okey, sebab kita tahu pemiutang mengetahui hutang tersebut akan digunakan untuk perkara yang tidak bermanfaat ataupun untuk menunjuk-nunjuk. Sebagai contoh, saya nak pinjam ni duit Ustaz Syaril ni dalam 1,000 kan. Buat apa nak pinjam hutang 1,000 kan? Oh, saya nak beli iPhone. Apa iPhone terkini sekarang ya? Saya tak ambil tahu sangatlah pasal telefon ni kan. 14 Pro Max. Apa 14 Pro Max. Berapa ribu Ustaz? 7 lebih Ustaz. 7 lebih. Ya Allah, ya Tuhanku. 2 kali gaji saya tu. Jadi hukumnya boleh jadi makruh sebab kita tahu dia buat perkara yang untuk menunjuk-nunjuk lah kan. Nak tunjuk, oh akulah paling handsome pakai iPhone 14 Pro Max. Oh gitu kan. Yalah, bergantung lah kan. Setengah orang dia menjadikan iPhone itu sebagai sumber ataupun nak menunjukkan kekayaan ataupun kereta lah kan. Macam itu saya pernah jumpa lah seorang kawan saya lah kan. Lama tak jumpa kan. Dia kata dia seorang perunding takaful lah. Saya tanya, wah, saya tanya apa saya nak tanya saya tanya, lepas ni kau nak target nak beli apa kan. Saya terbayangkan, oh, aku nak beli rumah. Tak, dia kata aku nak target nak beli BMW. Kenapa nak beli kereta kan? Oh, sebab kereta itu adalah kata apa? Lambang kemewahan. Yalah, dia pun meniaga kan, perunding takaful kan. Dia pun meniaga. Tapi kalau meniaga takkan dia nak buat kancil kan? Bukanlah kereta kancil tu tak bagus, tetapi bila orang tu datang, kadang-kadang kita terpaksa tau untuk menunjukkan, walaupun kita asalnya zuhud, tapi kadang-kadang untuk tujuan perniagaan kita kena menunjukkan juga kemewahan. Saya pun terfikir, ya juga contohlah, saya seorang peniaga lah. Saya seorang peniaga kan. Saya nak mencari perunding ataupun nak cari ejen-ejen, saya jual tudung. Saya nak cari ejen, nak tunjuk nak cari ejen lah kepada tudung saya yang saya nak jual ni. Jadi saya pun datanglah ke UTM. Saya datang ke UTM. Saya kata,
siapa nak jadi ejen saya? Ejen saya jual tudung. Tapi saya datang kat situ boleh menjana keuntungan sebanyak 10,000 sebulan. Tapi saya datang dengan kereta yang biasa-biasa je. Agak-agak ada tak yang nak datang nak jadi saya punya ejen? Agak-agak ada tak? Ah, kita pun boleh fikir kan, oi datang naik kancil kata menjana pendapatan 10,000. Ya tak ya je kan. Tapi itulah dia kata kat saya, dia kata kenapa kau nak beli kereta? Okey, sebab nanti dia nak rekrut perunding yang baru. Kalau dia nak rekrut perunding baru, takkan dia nak tunjukkan dia bawa kancil ataupun Viva. Okey lah kalau macam tu kan. Macam dululah. Sekarang ni saya rasa macam ada lagi kot. Apa? Yang apa MLM kan, MLM biasa tak pernah didatangi tak dengan golongan-golongan MLM ni? Oh, tak ada tak ada dalam kita punya kelas ni. Pernah Ustaz, pernah. Pernah Ustaz Syarif berapa banyak dah kena di MLM kan? Um, Rahsia kan? Mujur lah, tak pernah di MLM kan lah. Saya pernah tu di MLM kan, kau asam betul lah saya kena. Yalah zaman belajar kita bodoh kan. Zaman belajar dulu tiba-tiba saya punya senior datang tau bilik saya kan. Dia kata, Ferry, nak tak join ni MLM? Bukan MLM sebenarnya, dia tak kata MLM, tapi dia kata apa marketing kan. Dia kata, tugas kau mudah je. Kau apa? Kau pasang stiker ni dekat kau punya kereta. Kau pasang stiker ni kat kereta kau. Nanti dapatlah komisen. Bila orang beli atas nama kau lebih kurang macam tu lah. Nanti orang beli kat kedai tu kau dapatlah komisen. Saya pun berapa ratus kan. Sebaik lah saya kena tu RM200 je. RM200. Jadi RM200 pun yalah dia duk keep kontak saya kan. Jadi pun saya pun ambil lah RM200. Saya bayar lah RM200. Lepas tu tiba-tiba M&M tu disenaraikan tidak, orang kata apa? Bukan bisnes yang valid. Sekali memang rugilah 200 tu kan. 200 tu. Waktu belajar 200 tu banyak beli benda beli-beli kan. 200 bila kerja ni 200 dia tinggal gaji kan. Sikit lah kan. Tapi kalau zaman belajar tu 200 betul besar tak? Kalau zaman belajar. Eh, tak ada yang jawab ni. Saya pun confused ni. Saya mengajar seorang-seorang ke apa ni? Paling Besar kuat. Ustaz. Besar. Minta respon kalau tak pun respon dekat chat lah. Okey. Besar juga 200. Yalah. Tapi itulah kan. Saya pun sebab tak ada masalah pun kalau nak pinjam beli kereta tak ada masalah. Yang penting keselesaan sendiri dan kemampuan sendirilah Okey. Kemudian memberi hutang ni boleh jadi wajib. Macam mana boleh jadi wajib? Ketika piutang mengetahui orang yang berhutang amat memerlukan hutang tersebut untuk menampung hidupnya dan keluarganya. Okey. Tak ada cara lain lah kecuali dengan berhutang. Yalah kita tahu kita bagi dia hutang pun dia takkan mampu bayar, tetapi kita pun tak apalah, kita wajiblah kita bagi kepada mereka yang memerlukan. Sebab apa, memang dah terdesak sangat dah. Okey. Daripada dia minta sedekah, bukan macam tu baik, minta sedekah je kan. Okey. Pulanglah itulah hukum-hukum berkaitan tentang pemberian hutang. Baik. Kalau kita tengok dari sudut rukun hutang. Okey, rukun hutang. Okey, rukun hutang ni ada tiga. Iaitu sirah. Sirah ni lafaz ijab dan qabul, ada penawaran daripada pemiutang dan persetujuan daripada penghutang sebagai bukti kerelaan kedua-dua pihak. Sebagai contoh, saya kata Ustaz Syaril, saya nak pinjam RM10, boleh? Lepas tu Ustaz Syaril Boleh. boleh boleh pinjam, kejap lagi saya pergi F54 ambil RM10. Boleh Ustaz, sila. Boleh lah makan ikan keli dekat dekat Ranti kan. Okey. Ikan keli besar gerabak kan. Okey. Dengar tak suara saya? Macam putus lah pula. Dengar. Okey. Kemudian Ustaz Syarif kata, okey tak apalah doktor ambil lah kan. Baiklah. Ambillah RM10 ni, saya pinjamkan RM10. Jadi pun saya ambil lah. Baiklah, saya terima RM10 tu. Itulah perkataan sirahnya. Sirah ni boleh lah jadi dalam bentuk yang kos yang sore ataupun nyata, ataupun boleh tak aku nak RM10. RM10. Okeylah, kau pakai dulu duit ni. Pakai duit ni pun dikira sebagai hutang ataupun sirahnya.
Okey. Kenapa saya punya speaker ni macam tiba-tiba bising ni? Okey. Alright. Okey, kemudian rukun yang lain ialah pemiutang dan penghutang. Kenapa saya punya speaker ni kat belah sana bising tak? Bunyi Ustaz, dia pelik sikit bunyinya. Sekejap. Tak pernah ada ni. Tak pernah terjadi ni. Okey. Rasanya dekat dengan telefon ke? Okey, dengar tak? Clear tak suara saya? Dengar, clear. Kenapa tiba-tiba bising ni ya? Tak apalah. Okey. Kita layankan je lah dulu. Abaikanlah bunyi bising tu. Saya pun tak tahu macam mana nak buat. Okey. Kemudian kita ada waras. Kita kena waras lah. Sedar akil balik untuk bagi tujuan pemiutang dan penghutang. Pilihan sendiri dan pemiutang layak menyerahkan hutang tersebut. Barulah kita rukun syarat-syarat dia. Kemudian subjek hutang tu, semua barangan yang boleh dimiliki secara jual beli boleh jadikan hutang. Tapi dalam konteks semasa ini, kita kebanyakannya hutang dalam bentuk mata wang lah. Okey. Tadi kita dah pinjam duit Ustaz Syaril RM10. Okey. Macam mana pula kalau kita nak pinjam, boleh tak aku nak hutang dengan kau lembu kan? Lembu. Lembu. Jadi kita hutang beli lembu kan? Beli lembu kita hutang. Okey. Jadi bila kita hutang beli lembu, maknanya kita hutang tapi kita kena bayar juga dalam bentuk yang senilai dengan lembu tersebut pada ketika itu. Jadi tak semestinya hutang itu dalam bentuk dalam bentuk apa? Dalam bentuk pinjam duit, tapi boleh berjadi juga kita dalam bentuk barangan. Baik, sebagai contoh yang lain, okey, macam kita beli kereta lah. Kereta, kalau kita beli cash, kereta lebih kurang lah, saya anggap ni Saga BLM lah. Saga kan, Saga 30,000. Tetapi kalau kita beli hutang, dia akan jual kepada kita dengan harga mungkin 50,000. Sebab apa? Kita bayar secara hutang. Jadi itulah. Apakah hukumnya? Hukumnya tidak salah sebab apa? Yalah, harga jual beli cash memang murah sikit. Tapi kalau kita beli dengan hutang, memang harga dia akan mahal sikit. Sebab apa? Yalah, mungkin dia nak ambil keuntungan yang lebih kan. Tapi hukumnya ialah dibenarkan tetapi dia mestilah mengikut lunas-lunas Islam. Sebagai contoh, barangan itu memang dia telah declare harga dia. Okey, kalau harga tunai, Puan Zuraidah tak apa, saya mute kan. Okey, Puan Zuraidah rupanya tadi. Okey. Alright. Sebagai contoh kita beli kereta tadi kan. Okey, kereta. Saya kena melukis kereta lukis kereta. Lawak lah kereta saya kan. Okey, harga cash kereta ialah 32,000. Tetapi kalau kita beli dengan kontrak murabahah, sebagai contoh murabahah. Okey, dalam perbankan Islam kita ada kontrak murabahah. Kalau kontrak murabahah ini, maksud murabahah ini adalah jual beli dengan harga yang telah dipersetujui ataupun kita tahu harga dia dan keuntungan diambil. Jadi dia kata, okey, kalau macam tu saya jual dengan harga 50,000 dengan kadar keuntungan saya ambil lebih kurang dalam 30,000 sebagai contoh. Keuntungan yang diambil. Jadi itulah kontrak murabahah. Kita boleh dalam Islam dibenarkan kontrak ini kalau cash harga dia macam ni, tetapi kalau harga dia secara hutang 50,000. Sebab apa? Sebab dia bagi tahu dah siap-siap berapa harga dan kontrak yang digunakan ialah ini namanya kontrak murabahah. Okey. Kemudian dari sudut bayaran hutang. Okey, pembayaran hutang perlu menggunakan barangan yang sama dengannya. Okey, sebagai contoh tadi kita pinjam RM10. Kita pinjam RM10 daripada Ustaz Syaril. Jadi saya pinjam, kemudian saya perlu bayar kepada Ustaz Syaril balik ialah sebanyak RM10 balik. Saya pinjam 10, kita pinjam 10 tapi boleh tak kalau macam saya pinjam 10 daripada Ustaz Syaril, kemudian Ustaz Syaril kata, nanti Ustaz saya bagi pinjam RM10 ni, nanti Ustaz bayar balik RM12. Boleh tak? Boleh tak? Apa hukumnya? Ustaz Syaril kata, nanti Ustaz saya pinjamkan ni, nanti Ustaz bayar balik lah Ustaz bayar balik dengan harga bayar balik RM12. Apa hukum dia? Riba, Ustaz. Itu dikira sebagai riba. Tapi boleh tak Ustaz Syaril tak minta tapi saya bayar RM12? Boleh. Itu
Itu boleh. kira hibah. Dikira hibah. Tapi ada juga perbahasan dia kata uh, jap. Dia kata memanglah hibah tapi dia ada syarat dia. Kalau kita rasa kalau saya bagi pinjam dekat dia ni, nanti confirm dia bagi saya bayar lebih. Yang tu boleh jadi hukumnya haram juga. Walaupun sebab kita dah tahu dah dia akan bayar lebih. Jadi begitulah betapa Islam menjaga hukum berkaitan tentang riba ini sebab kita tak nak ada tidak berlakunya riba. Okey. Alright. Okey. Kalau contohlah kan kita pinjam lembu tadi kan, kita hutang lembu tadi. Okey, kita takkan nak bayar dengan lembu balik. Jadi kita perlu bayar dengan barangan yang sama nilai dengannya. Okey, contohnya lembu tadi itu kita hutang lebih kurang dalam 5,000. Jadi kita kena bayar kat mereka ialah sebanyak 5,000 juga nilainya lembu tersebut Okey. Alright. Isu-isu dalam hutang. Okey. Hutang yang tidak diketahui sukatan, timbangan atau nilainya atau itu dinamanya tak sah dia bagi hutang tapi dia tak bagi tahu berapa ringgit dia bagikan hutang tersebut, itu hutang tersebut tidak sah. Okey, pemihutang berhak menuntut penghutang membayar semula hutang pada bila-bila masa. Okey, tapi itulah kita biasanya bagi hutang kat orang tiba-tiba nak bayar dah tak kenal pula kan. That's why dalam Islam tadi ayat Al-Quran itu tadi telah ada menyatakan tentang keperluan ataupun kalau kita tengok dalam ayat ini telah dinyatakan apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh sehingga ke satu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayaran itu dan hendaklah seorang penulis dan kamu menulisnya dengan adil. Inilah perkataannya. Bila kita berhutang kita perlulah menulis hutang tersebut. Okey. Jadi ada apa-apa soalan sebelum kita akhiri kita punya pertemuan? Ada? Okey, jangan lupa isi link kehadiran. Siapa nak kena isi ke? Sekejap saya isi sekejap. Okey, boleh isi link kehadiran. Okey, jadi tak ada apa soalan lagi. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan. InsyaAllah saya akan bawa lagi tajuk-tajuk yang berkaitan tentang muamalat insyaAllah. Jadi kita akhiri pertemuan kita ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Okey, kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.